soalan esei 1 dengan bantuan Raja. Okey, so bermaksud nanti kita kena sediakan Raja. Jelaskan keseimbangan prima. Okey, sekarang saya nak tanya, apa maksud keseimbangan prima ini? Ataupun saya nak tanya, apakah syarat keseimbangan prima? Aina? MC sama dengan MR. Okey, so itu adalah tengok melalui pendekatan MCMR lah. Okey, memang kita nak tengok melalui pendekatan ini pun. Dan keseimbangan prima ini, saya nak pesan yang pelajar-pelajar, keseimbangan prima ini juga merunjukkan bahawa prima memperoleh keuntungan yang maksimum. Ingat ya? Okey, jadi keseimbangan prima bagi persaingan sempurna yang memperoleh keuntungan berikut dalam jangka pendek. So sekarang dekat soalan ini, dia nak tengok dari segi A, untung lebih normal, B, untung normal dan C, untung kurang normal. Okey, disebabkan soalan dia sudah mention kena ada raja, jadi kita mesti sediakan raja lah. Dan raja yang disediakan, kita ada 3 raja yang berlainan. Jadi sekarang kita akan fokus yang pertama dulu, untung lebih normal. Okey, so yang ini A ya, untung lebih normal. Jadi kalau nak sediakan raja seperti biasa, kita akan sediakan paksi Y serta paksi X. Okey, yang ini asalan. Jadi paksi Y, apa yang perlu dilabelkan dekat sini? Faris Iskandar? Hasil, kos, harga. So cost, price, revenue, CPR. Okey, kurungan RM. Dan paksi X ini kita labelkan Q, kurungan unit. Okey, jadi step yang pertama, kita akan sediakan kelok permintaan. Okey, bagi PPS. Jadi sekarang saya nak tanya, apakah bentuk kelok permintaan bagi firma PPS ini? Iman? Anjal sempurna. Okey, bersifat anjal sempurna. Jadi kita pun buatlah. Okay, yang bersifat anjal sempurna dan labelkan. Apakah syarat PPS ya, Khairul? AR sama dengan MR. AR sama dengan MR. Ada lagi? Sama dengan DD sama dengan P. Okey, sama dengan P juga. Inilah syarat PPS. Okey, tadi sudah diberitahu bahawa keseimbangan prima tercapai apabila MC sama dengan MR. Kita kan sudah ada kilo MR kan? So sekarang kita akan sediakan kilo MC. Inilah dia. Labelkan MC. Jadi keseimbangan MC bersilang dengan MR. Inilah titik keseimbangan dia. Harga keseimbangan kita labelkan P. Dan kuantiti keseimbangan kita labelkan Q. Jadi sekarang saya nak tanya, macam mana kita nak huraikan keseimbangan prima? Ada 5 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Fihan, huraikan. Keseimbangan firma tercapai pada titik E apabila kelok MC bersilang dengan MR pada harga pada tingkat harga P. Pada tingkat harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. Yes, itulah dia. So nanti ibu huraikanlah keseimbangan firma itu. Okay, thank you Firhan. Okay, yang seterusnya, kita akan tentukan TR. TR itu adalah total revenue. So jumlah hasil lah. Jadi sekarang, jumlah hasil itu boleh diwakili oleh kawasan apa? Danish? Jumlah hasil boleh diwakili oleh OPEQ. Okay, thank you. OPEQ. Jadi you buat ayat yang penuh. Jumlah hasil yang diperoleh bagi firma boleh ditunjukkan melalui kawasan OPEQ. Itulah dia. Okey, sebab sekarang kita dengan lakau untung lebih normal kan? Jadi kita mesti ada tentukan TC juga. Nah tentukan TC ini, okey, kita akan lakau kilo AC. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, untung lebih normal ini, okey, disebabkan kita nak tengok hubungan antara AR dengan AC. Saya nak tanya, apakah hubungan AR dengan AC? Lebih ke sama ke kurang? Daniel? AR lebih dari MC. AR lebih daripada? AC.
Yes, okay. Ingat AC ya. Jadi sekarang kita tengok AR kita berada pada point ini. So, AC dia akan berada di atas AR sini ke ataupun di bawah AR sini? Daniel. AC dekat bawah. Ya, AC dekat bawah. So ingat AC berbentuk U dan kalau sentuh MC dia kena titik minimum. Kemudian dia naik semula. Okay, so turun. Okay, capai ini titik minimum kemudian bagi dia naik. So ini adalah AC. Okay, jadi sekarang kita pun nak tentukan kawasan TC itu berapa. Jadi kita guna AC darab Q. So AC, tengok. Di sepanjang keseimbangannya, sentuh AC dekat sini. Dan buat dotted line tarik ke sebelah kiri. Okay, dan Miss nak pesan jangan tertarik dengan titik minimum ini ya. Banyak pelajar terus buat dotted line, dia terus ambil titik minimum ini dan terus dia buat dotted line. Salah. Apa-apa pun balik kepada keseimbangan dekat sini bagi dia turun sehingga sentuh AC. Okay, kemudian sini boleh labelkan A, B. Okay, sekarang sila beritahu saya. Jumlah kos dia boleh diwakili oleh kawasan apa? Aiman? OABQ. Okey. Jadi kalau katakan anda nak buat ayat yang lengkap untuk peringkat ini, anda boleh beritahu bahawa jumlah kos yang ditanggung. Tadi jumlah hasil itu tipu oleh firma kan? Sekarang yang kos punya kita guna perkataan ditanggung. Okey, saya ulang. Jumlah kos yang ditanggung oleh firma boleh ditunjukkan melalui kawasan O, A, B, Q. Itulah dia. Okey, kemudian yang keempat. So sekarang yang keempat ini kita nak cerita pasal untung. Jadi beritahu bahawa untung yang diperoleh oleh firma adalah apa dan kenapa anda kata demikian. Jisha? Boleh diwakili APEB. Okey, itu adalah untung apa? Untung lebih lama. Okey, untung lebih normal boleh diwakili melalui kawasan apa Jisha? APEB. Yeah, APEB, yes. Okey, dan kemudian anda boleh beritahu bahawa kenapa demikian? Kerana TR melebihi TC. Jadi selesailah huraian kita. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok soalan yang seterusnya. Untung normal. Okey, juga sama kita sediakan paksi Y, paksi X. Okey, paksi Y CPR ini asalan dan paksi X Q kurungan unit. Step yang pertama, sediakan kilo permintaan. P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Kilo MC. Keseimbangan prima tercapai, sini titik E. P dan ini Q. Macam tadi, huraikan keseimbangan prima. Syafika, cuba huraikan keseimbangan firma. Keseimbangan firma tercapai apabila pada titik E apabila kilo MC bersilang dengan kilo MR pada harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. Okay, good. Maka penuh untuk bahagian keseimbangan firma ini. Jadi step yang kedua, kita nak tentukan jumlah hasil dia. Okay, sila huraikan peringkat ini. Putri? Jumlah hasil yang ada pada jumlah hasil yang diperoleh firma. Jumlah hasil yang diperoleh firma ialah pada kawasan OPEQ. Okay, yes, itulah dia. Okay. Dan kemudian saya nak tanya tentang TC. Okay, sebelum itu, cuba tengok balik soalan B ini. Dia tanya tentang untung normal. So sekarang saya nak tanya, bagi untung normal, apakah hubungan antara AR dengan AC? Syazrin? AR sama dengan AC. Okey, AR sama dengan AC. Jadi sekarang kita tengok mana titik keseimbangan kita. Sini, mana AR? Ya, AR pun ada kat sini. Jadi bermaksud AC kena melalui titik ini. Okey, so pastikan ini MC juga melalui titik ini kan?
So bermaksud yang point ini dia akan jadi titik minimum AC. Okey, kita cuba tengok. Ini titik minimum dia, kemudian naik. Inilah AC. Okey, jadi sekarang nak huraikan jumlah kos yang ditanggung. Okey, Amira sila huraikan peringkat ini. Jumlah kos yang ditanggung oleh prima boleh ditunjukkan oleh kawasan OPEQ. Yes, juga sama. OPEQ. Okay, dan kemudian lastly kita nak cerita pasal untung. Untung apa yang tipu oleh bagi firma ini? Anissa ada? Firma mengalami untung normal. Okay, so untung normal ini memang tak boleh tunjukkan melalui kawasan apa. Macam tadi, untung lebih normal ada kawasan apa kan? So kalau tak ada tak apa, kita bagi tahu hubungan antara TR dengan TC. Anissa ada sambung? Firma mengalami untung normal kerana jumlah hasil bersamaan dengan jumlah kos. Itulah TC sama dengan TR. Ya, betul. So itu adalah huraian. Okay, bagi untung normal. Okay, sekarang kita sambung untuk C. Okay, C yang ini dia adalah kaji pasal untung kurang normal. Seperti biasa, kita sediakan paksi X, paksi Y dulu. Okay, paksi Y, CPR kurungan RM, yang ini asalan. Dan paksi X, Q kurungan unit. Elok permintaan yang bersifat anjau sempurna. Okay, akibat firma sebagai penerima harga. P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan DD. Dan step yang kedua, sediakan kilo MC. Keseimbangan tercapai apabila MC sama dengan MR. So ini titik keseimbangan. Buat dotted line. P, Q. Okay. Tadi pun sama, huraikan keseimbangan firma. So setiap kali pun sama saja keseimbangan firma ini. Tak ubah pun. Okay. Dan sekarang yang kedua, kita nak tentukan tentang TR. Okay. Jadi TR dia. Faris Iskandar, cuba huraikan TR dia. Hasil yang diterima oleh firma adalah pada kawasan kawasan apa? OPEQ. Okay, thank you. Okay, jadi jumlah hasil yang tipu oleh firma boleh ditunjukkan melalui kawasan OPEQ. Ya, betul? Okay, dan sekarang kita nak tentukan TC. So ingat, kita tengah bincang untung kurang normal. Okay, jadi sekarang saya nak tanya, apakah hubungan antara AR dengan AC? Khairul? R lebih kecil dari AC. Ya, AR kurang daripada AC. Jadi kita tengok balik keseimbangan kita pada titik E. AR kita pun ada dekat sini. Jadi AC kita melebihi AR. AC berada di atas ke berada di bawah, Khairul? Atas. Ya, atas ya. Okey, jadi pastikan dia berada di atas dan ingat sentuh MC dia akan jadi titik minimum. Ini titik minimum. Kemudian naik. Okey, lepas itu pastikan ini minimum point ya. Okey. Dan sekarang kita nak tunjukkan kawasan TC itu. Sekali lagi saya pesan, jangan tertarik dengan titik minimum ini. Apa-apa pun balik kepada keseimbangan kat sini. So dekat sini E, bagi dia naik sehingga sentuh AC. Buat dotted line. Dan kali ini mislabelkan dia X, Y. Okey, jadi sekarang sila huraikan peringkat ini. Jumlah kos. Okey, Danish? Jumlah kos diwakili. Jumlah kos yang ditanggung oleh firma. Jumlah kos yang ditanggung oleh firma ialah OXYQ. OXYQ. Okay, so jumlah kos yang ditanggung oleh firma boleh ditunjukkan melalui kawasan OXYQ. Ya, betul. Okay, dan sekarang nak cerita pasal untung dia. Okay, Prihan cuba huraikan. Firma memperoleh keuntungan kurang normal. Okay, sebanyak berapa? Sebanyak XY EP.
XYEP, yes. So, itu adalah untung kurang normal. Firma memperoleh keuntungan kurang normal Sebanyak XYEP kerana TR kurang daripada TC. yes, itulah cara kita nak jawab. Okay, kalau dalam video yang Miss tunjukkan itu, saya bukan tengok dari segi TRTC sahaja. Miss juga ada bincang dari segi ARAC. Itu sebenarnya sebagai tambahan lah. Okay, tetapi untuk soalan esei yang sedemikian, kalau ada dapat jawab macam ini, pun kira okey dah. Okay, sekarang kita cuba tengok. Dari segi pengagihan makaya, sebab kita nampak untung lebih normal dekat sini dia bagi 4 sebab dia nak jadikan 10 markah 4-3-3. So kita cuba tengok macam mana kita nak skor 4 markah ini. Kalau katakan anda berjaya sediakan paksi Y dengan paksi X, ada kedua-dua paksi ini, okay, anda layak dapat setengah markah. Okay, kemudian you ada sediakan kilo P sama dengan AR sama dengan MR dekat sini, setengah markah. Okey, kemudian anda ada sediakan kilo MC, setengah markah, dan anda berjaya sediakan kilo AC ini dan pastikan AR kamu melebihi AC, setengah markah lagi untuk raja anda. Okey, dan kemudian kita cuba tengok huraian anda. Okey, kalau katakan anda ada huraikan keseimbangan prima ini, setengah markah. Okey, lepas tu anda ada jelaskan berkaitan dengan TR berapa, setengah markah, dan TC yang ditanggung, setengah markah, dan kemudian firma memperoleh untung kurang normal sebanyak berapa, setengah markah. Okey, jadi anda boleh nampak dekat sini, okey, raja dia adalah 2 markah. 1, 2. Okey, dan kemudian huraian dia dekat sini pun boleh nampak 1, 2. 2 markah juga. Okay, that's why saya kata ada 4 markah dekat sini. Okay, so itu adalah pengagihan markah lah untuk untung lebih normal. Okay, sekarang kita teruskan. Bagi untung normal. Kali ini dia bagi 3 markah. Okay, juga sama tadi pengagihan dia 3 markah kan. So kalau 3 markah itu maksudnya dekat sini, raja dia 1 markah. Okay. Dan kemudian huraian dekat sini 2 markah. Okey, kita cuba tengok macam mana kita boleh dapat markah dekat sini ya. Okey, so kali ini pastikan AC kamu okey adalah sama dengan AR pada point ini. Kalau betul ada 2 kilo ini, pastikan MC semua ada. Betul, terus dapat 1 markah untuk raja ini. Okey, semua melalui titik E ini. Kemudian untuk huraian, okey, juga sama seperti tadi. Okey, you ada huraikan keseimbangan prima setengah markah, TR dia setengah, TC setengah, dan untung normal setengah. So jumlah dia 2 markah. Okey, itu adalah untuk huraian. Dan kemudian kita cuba tengok untuk yang C punya untung kurang normal juga sama 3 markah. Jadi 3 markah dia, okey, style dia akan jadi sedemikian lah. Bermaksud kalau anda berjaya sediakan raja yang sedemikian, raja ini terus dapat 1 markah. So pastikan bahawa sini AC, sini AR, AC kamu mesti melebihi AR. Okey, dan pastikan AC kamu sentuh MC adalah titik minimum, anda terus dapat 1 markah dekat sini. Okey, dan kemudian untuk huraian juga sama, huraian kita adalah 2 markah. Keseimbangan firma setengah, TR setengah, TC setengah, dan akhirnya you bagi tahu bahawa untung kurang normal itu berapa pun setengah markah. Jadi jumlah dia adalah sebanyak 3 markah. Okey, jadi selesailah perbincangan bagi soalan esei 1 ini. Jadi sekarang Miss akan go through seorang-seorang, tengok siapa yang ada soalan. Danish. Miss. Ya. Yang keluk harga tu. Harga, okey. Nanti, mana keluk mana satu yang you nak Miss fokus? A, B, C? Contoh A. Untung lebih normal. Okey, harga mana satu? MR bersama dengan AR sahaja boleh? Okey. Kalau maksudnya pada kelok ini
Okey, untuk kilo ini kalau you kata, Miss saya hanya tulis AR dengan MR saja, bukan salah, cuba kurang lengkap. At least you kena tulis DD juga. Okey, sebab kalau you katakan you tak tulis P tak apa, sebab P kamu ada dekat sini. Kalau ini tak tulis pun tak apa. Tapi pastikan at least ada 3 ini. AR sama dengan MR sama dengan DD. You boleh nampak kalau Miss buat, I akan tulis P sekali dekat sini. Okey ke Danish? Okey. So, saya rasa setakat ini sajalah untuk perjumpaan kita hari ini. So, boleh live meeting. Okay, so bye-bye ya. Bye. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss.